Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-102. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-43 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah memaafkan kamu, wahai Muhammad. Maka mengapakah kamu mengizinkan mereka yang tidak turut berperang sebelum nyata bagi kamu orang yang benar dan sebelum kamu mengetahui orang yang berdusta? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahawa kalimah afa pada ayat ke-43 surah At-Taubah ini diambil daripada kata dasar yang bererti meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini maka lahirlah perkataan afu yang bermaksud meninggalkan sanksi, iaitu perasaan syak dan ragu-ragu terhadap orang yang bersalah, iaitu memaafkan. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda menegur secara halus dan bijaksana terhadap beberapa orang munafik, ayat ke-43 surah At-Taubah ini telah mendahului dengan menyebut kemaafannya. Kita memahami ayat ini sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia merupakan bukti ketinggian darjat baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Sikap baginda yang memberi izin kepada orang munafik untuk tidak berperang pada hakikatnya adalah wajar, bahkan dapat dinilai baik jika dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi disebabkan kerana Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya baginda berada pada tahap tertinggi daripada segala kebaikan dan kesempurnaan makhluk, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Al-Mufassir Burhanuddin Abil Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqai, keizinan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para munafik itu sebenarnya berdasarkan kepada perintah Allah untuk bersikap lemah lembut dan memaafkan mereka sesuai dengan kepribadian baginda dan demi memelihara kesatuan. Ibrahim bin Umar Al-Biqai juga memaparkan sekian ayat yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya bersikap lemah lembut, pemaaf dan sebagainya, sehingga bertemunya tuntunan itu dengan kepribadian baginda. Sikap baginda yang memberi keizinan itu ternyata ditegur oleh ayat ke-43 surah At-Taubah ini. Tetapi menurut Ibrahim bin Umar Al-Biqai lagi, sebenarnya tuntunan bersikap lemah lembut itu ialah ketika keadaan kaum muslimin masih lemah. Namun setelah situasi berubah, maka bersikap keraslah yang perlu diambil. Oleh itu dari sinilah teguran tersebut datang.
Perkataan alladzina sadaqu yang bermaksud orang yang benar difahami oleh At-Tahir Ibn Ashur sebagai mereka yang benar-benar beriman. Manakala pada pandangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab pula, yang dimaksudkan ialah orang yang meminta izin, iaitu sehingga kamu mengetahui siapa antara mereka yang meminta izin dan mengajukan alasan itu benar dalam ucapannya, dan siapa pula yang berbohong, bahkan benar-benar seorang pembohong. Memang boleh jadi antara mereka yang meminta izin itu berkata benar dan beralasan logik sehingga wajar diberi keizinan dan bertolak ansur dengan ketidakhadiran mereka. Itulah sebabnya ayat ke-43 surah At-Taubah ini menggunakan bentuk kata kerja yang hanya menunjukkan terjadinya ucapan benar walaupun sekali. Di sisi lain pula, jika mereka berbohong, maka hal tersebut tidak menghairkan. Kali ini, kebohongan mereka bukanlah buat kali pertama, tetapi telah berulang kali. Kerana itulah ketika ayat ini menunjukkan kebohongan mereka, maka ia tidak lagi menggunakan kata kerja, tetapi perkataan yang menunjukkan bahawa pelaku telah berulang kali berdusta, iaitu menggunakan kalimah al-kazibin yang bermaksud orang yang berdusta. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitab Tafsir An-Nur, beliau menyimpulkan bahawa ayat ke-43 surah At-Taubah ini adalah mengenai penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang golongan yang telah disampaikan pelbagai ancaman, namun masih lagi melepaskan diri daripada kewajipan berjihad di jalan Allah. Sebaliknya mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibolehkan untuk tidak ikut pergi berjihad. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi, sebab turunnya ayat ini ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan para muslimin di Madinah untuk turun ke medan perang di Tabuk. Sebahagian daripada mereka mengemukakan keberatan dengan pelbagai alasan, tetapi jumlah pasukan muslimin Madinah yang berangkat dan memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat ramai, dan hanya segelintir sahaja yang tidak berangkat kerana benar-benar mempunyai keuzuran. Manakala orang munafik pula benar-benar berasa keberatan untuk menyertai perang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu dalam perang tersebut mereka akan berhadapan dengan tentera Rom yang memiliki empayar terbesar pada masa itu, sehingga berasa sangat berat untuk menyertai perang dengan tentera Rom. Kerana itulah mereka mengemukakan pelbagai alasan agar diizinkan untuk tidak ikut berperang. Semasa mereka mengemukakan alasan itu, mereka juga bersumpah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menolaknya. Lalu baginda pun mengizinkan mereka untuk tidak ikut berperang. Bagi menjelaskan rahsia sikap para munafik yang tidak mahu ikut pergi berperang ke medan Tabuk tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang ke-43 surah At-Taubah ini. Manakala Hamka melalui kitab tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-43 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keizinan kepada orang munafik untuk tidak berangkat ke medan Tabuk, dan perkara tersebut telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tindakan Rasulullah SAW ini bukanlah disebabkan kerana baginda melanggar wahyu daripada Allah, tetapi hanya disebabkan kerana kesilapan ijtihad. Ini kerana Rasulullah SAW tidak mahu memaksa orang lain untuk mengemukakan alasan, tetapi tindakan Nabi SAW itu bukanlah merupakan suatu dosa. Sebagai seorang ketua perang tertinggi, maka mesti ada perkara yang kadang-kadang menjadi suatu kesilapan. Maka demi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, sebelum menyatakan kesilapan baginda yang memberi keizinan kepada orang munafik itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menyatakan bahawa dia telah memaafkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-43 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur Rasulullah SAW atas sikap baginda yang terlalu berlembut dengan memberikan kemaafan kepada mereka yang tidak keluar berperang sebelum membuat kajian dan usul periksa terlebih dahulu atas alasan yang mereka berikan. Namun Allah Subhanahu Taala menyatakan kemaafannya terlebih dahulu sebelum membuat teguran terbuka seperti itu, di mana
mengikut pandangan para mufassir, perkara ini menjadi bukti tentang tingginya martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya, iaitu baginda telah diberitahu tentang kemaafan terlebih dahulu sebelum ditegur. Manakala Zainal Arifin Zakaria menulis kitabnya Tafsir Inspirasi telah meletakkan satu tajuk bagi menghuraikan ayat ke-43 surah At-Taubah, iaitu tidak mahu berperang, rugi sendiri. Dalam huraian ringkasnya beliau menyatakan bahawa kaum munafik dan orang yang menghindari diri daripada kewajipan tersebut adalah layak untuk mendapat hukuman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-43 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-43 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah memberi keizinan terlalu awal kepada orang munafik untuk tidak ikut berperang tanpa membawa usul periksa terlebih dahulu. Tambahan lagi, Allah tidak mahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keizinan kepada sesiapa pun untuk tidak menyertai peperangan kecuali sekiranya ada uzur syar'i. Allah berbuat demikian supaya orang mukmin boleh mengenali golongan munafik. Sekiranya infak dan jihad disyariatkan, serta ada yang tidak menyertai atau tidak menghulurkan infak, maka mereka itulah orang munafik. Inilah suatu kaedah pengecaman yang Allah telah berikan kepada kita. Kaedah ini juga berguna kepada pemerintah negara Islam supaya mereka boleh menggunakannya untuk mengetahui siapakah yang munafik, dan mereka juga boleh berwaspada kerana bahaya golongan munafik dalam negara boleh menghancurkan umat Islam daripada dalam. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Amru bin Maimun Al-Azdi. Beliau menyatakan bahawa terdapat dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sedangkan baginda tidak sesekali diperintahkan, iaitu memberi izin kepada orang munafik dan meminta tebusan daripada tawanan. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ke-43 surah At-Taubah ini. Sebahagian ulama mengatakan bahawa Nabi SAW hanya berinisiatif meninggalkan perkara yang lebih baik, maka Allah mendahului baginda dengan memberikan kemaafan dan melalui khitab dalam bentuk teguran. Ini merupakan teguran Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk kasih sayang. Manakala Ibnu Abu Hatim mengatakan bahawa Aun pernah berkata yang bermaksud, apakah kamu semua pernah mendengar suatu teguran yang lebih baik daripada ayat ini? Iaitu seruan yang menyatakan pemberian maaf sebelum penyaksian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semoga Allah memaafkan kamu. Mengapakah kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Manakala Qatadah pula menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menegur baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diketahui. Kemudian Allah menurunkan ayat ke-62 surah An-Nur, maka diberikan rukhsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi keizinan kepada mereka untuk tidak ikut berperang jika baginda menyukainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-43 surah At-Taubah ini ialah, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kemaafannya terlebih dahulu sebelum membuat teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti bahawa tingginya martabat Rasulullah SAW di sisi Tuhannya, iaitu Allah menghendaki supaya baginda berada di peringkat tertinggi daripada segala jenis kebaikan dan kesempurnaan makhluk. Justru baginda ditegur oleh Allah. Kedua, orang munafik suka mencari alasan agar diizinkan untuk tidak pergi berperang. Ini kerana mereka lebih memilih kesenangan dunia berbanding dengan pahala di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat rahmat dan manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.